PRN Sabah ke-17, James Ratib yakin pertahankan Dun Sugut, komitmen terhadap pembangunan daerah. Ahli Dewan Undangan Negeri Sugut, Datuk James Ratib, menyatakan keyakinannya untuk mempertahankan kerusi Dun Sugut pada pilihan raya negeri ke-17 dengan berjanji meneruskan agenda pembangunan kawasan yang telah diusahakannya sejak lebih sedekat lalu. James yang telah menjadi wakil rakyat Dun Sugut sejak 2013 menawarkan dirinya sekali lagi sebagai calon sekiranya mendapat mandat daripada Ketua Menteri merangkap Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah. Beliau menegaskan bahawa kesinambungan kepimpinan adalah kunci utama untuk memastikan projek pembangunan yang sedang berjalan tidak tergendala. Saya ingin terus bertanding untuk mempertahankan Dun Sugut. Sejak kawasan ini dinaik taraf dari daerah kecil ke daerah penuh, banyak perubahan telah pun berlaku. Itu adalah hasil usaha saya bersama pihak pengurusan pejabat daerah kecil Paitan sebelum ini, katanya ketika ditemui selepas Majlis Amanat Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Menurut James, beliau amat bimbang jika calon baharu yang kurang berpengalaman atau tiada kesinambungan visi menggantikannya. Perancangan yang dirangka untuk pembangunan Sugut akan terbantut. Beliau mempercayai dirinya masih diperlukan untuk memastikan setiap proyek yang telah dimulakan tidak terganggu dan dapat dilaksanakan sepenuhnya. James turut menegaskan bahawa beliau tidak semestinya perlu terus menjadi menteri dalam kerajaan negeri, tetapi beliau ingin kekal menyumbang kepada pembangunan Sugut sebagai adun. Katanya tanggung jawab utama seorang wakil rakyat adalah memastikan rakyat mendapat manfaat secara langsung daripada setiap dasar dan program yang telah dirancang. Tambahnya lagi, beliau yakin boleh membawa satu kerusi penting kepada Gabungan Rakyat Sabah GRS sekiranya diberi peluang bertanding sekali lagi pada PRN 17. James mula menyandang kerusi Dun Sugut pada pilihan raya umum 2013 atas tiket Barisan Nasional. Ketika itu beliau berjaya membawa perubahan kepada kawasan tersebut dengan pelbagai inisiatif pembangunan, khususnya dalam bidang infrastruktur dan kemudahan asas. Pada PRU 2018, beliau sekali lagi mempertahankan kerusi itu atas tiket Barisan Nasional. Namun, kekalahan Barisan Nasional pada peringkat nasional membawa kepada perubahan dalam lanskap politik Sabah dan James mengambil keputusan untuk meninggalkan UMNO dan menyertai Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu ataupun APKO. Langkah James menyertai APKO bagaimanapun tidak bertahan lama. Beliau akhirnya kembali ke pangkuan UMNO dan bertanding dalam pilihan raya negeri ke-16 pada September 2020 di bawah tiket BN sekali lagi. Keputusan tersebut menunjukkan betapa dinamiknya perjalanan politik James yang seringkali diwarnai oleh keperluan untuk menyesuaikan diri dengan situasi politik semasa. Pada Januari 2023, ketika kemelut politik Sabah memuncak, James sekali lagi membuat keputusan penting dengan meninggalkan UMNO untuk menyertai Gagasan Rakyat, sebuah parti yang mendukung kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor. Keputusan itu dilihat sebagai satu langkah strategik untuk memastikan kawasan Sugut terus menerima perhatian yang sewajarnya dalam perancangan pembangunan negeri. James mengakui bahwa terdapat ramai individu yang berminat untuk menjadi calon di Dun Sugut. Namun, menurut beliau, kemampuan dan rekod kerja seseorang calon itu akan menjadi faktor penentu dalam memastikan mereka mendapat kepercayaan rakyat. Baginya, pengalaman dan pencapaian dalam memimpin kawasan tersebut adalah bukti jelas bahwa beliau mampu membawa Dun Sugut ke tahap pembangunan yang lebih baik.
Dalam pertemuan dengan media, beliau juga menekankan bahwa keutamaannya bukanlah untuk mengekalkan jawatan sebagai menteri, tetapi untuk terus menyumbang kepada masyarakat, khususnya di Sugut dan Paitan. Antara kejayaan yang dicapai James termasuklah usaha menaik taraf daerah kecil Paitan kepada daerah penuh, satu langkah yang membuka peluang lebih besar untuk pembangunan kawasan tersebut. Dengan peningkatan status itu, berbagai proyek infrastruktur asas seperti pembinaan jalan raya, sekolah, pusat kesehatan, dan kemudahan komuniti lain dapat dirancang dengan lebih tersusun. Beliau juga menekankan pentingnya kesinambungan kepimpinan dalam memastikan setiap proyek yang telah dirancang tidak tergendala. Namun, perjalanan politik James tidak terlepas daripada kontroversi, terutama sekali apabila beliau sering kali bertukar parti. Dalam tempo 1 dekad, beliau telah menyertai beberapa parti politik termasuklah UMNO, APKO, dan kini Gagasan Rakyat. Perubahan ini menimbulkan persoalan sama ada beliau benar-benar komited terhadap prinsip politiknya atau hanya mengikut arus untuk kekal relevan dalam politik Sabah. Di pihak James, beliau berpendapat bahwa setiap keputusan politik yang diambil adalah demi kepentingan rakyat dan kawasan yang diwakilinya. Menjelang PRN 17, persoalan besar yang timbul adalah sejauh mana penduduk Sugut masih mempercayai James sebagai pemimpin mereka. Adakah pencapaian beliau selama ini cukup untuk mempertahankan sokongan rakyat, atau adakah pengundi kini lebih cenderung kepada calon baru yang mungkin membawa ide dan pendekatan segar untuk pembangunan kawasan tersebut? Dengan lanskap politik Sabah yang sentiasa dinamik, pemilihan calon seringkali menjadi medan pertembungan antara pengalaman dan aspirasi baru. James telah menyuarakan kebimbangannya bahwa kehadiran calon baru boleh mengganggu perancangan pembangunan yang sedang dijalankan. Tetapi, adakah ini satu pandangan yang realistik atau sekadar alasan untuk terus bertahan dalam kedudukan kuasa? Dalam konteks ini, cabaran utama bagi beliau adalah meyakinkan pengundi bahwa kesinambungan kepimpinan adalah lebih penting berbanding memberi peluang kepada pemimpin baru yang mungkin kurang memahami keperluan kawasan tersebut. Selain itu, penyertaan James dalam Gagasan Rakyat juga menimbulkan perbincangan hangat. Apakah langkah ini benar-benar mengukuhkan kedudukannya di Sugut, atau adakah ini sekadar percaturan politik untuk mengekalkan relevansinya? James perlu membuktikan bahwa penyertaannya dalam parti tersebut membawa manfaat langsung kepada rakyat, terutamanya dalam konteks sokongan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor dan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Dalam tempo 9 bulan sebelum PRN 17, perhatian kini tertumpu kepada bagaimana James dan pasukannya dapat memanfaatkan masa ini untuk meraih sokongan rakyat. Strategi yang lebih berfokus kepada menyelesaikan isu-isu tempatan seperti masalah infrastruktur, pendidikan, dan kemudahan asas boleh menjadi kunci untuk mendapatkan kepercayaan pengundi. Pada masa yang sama, isu lompat parti yang sering dikaitkan dengannya mungkin menjadi liability sekiranya tidak ditangani dengan baik. Persoalannya kini, adakah pengundi di Sugut masih melihat James Ratib sebagai tokoh yang sesuai untuk memimpin mereka? Atau adakah mereka mulai mencari alternatif yang lebih segar dan sesuai dengan kehendak semasa? James sendiri mengakui bahwa ramai individu berminat untuk menjadi calon di kerusi tersebut. Namun beliau percaya bahwa pengalaman dan rekod pencapaiannya memberi kelebihan. Dalam konteks yang lebih luas, PRN 17 juga akan menjadi medan ujian bagi Gabungan Rakyat Sabah GRS untuk mempertahankan pengaruh mereka di negeri ini. Dengan pelbagai isu politik yang melanda Sabah, termasuklah ketegangan dalaman parti-parti gabungan dan cabaran daripada pembangkang,
kejayaan mempertahankan kerusi seperti Dun Sugut akan menjadi penanda aras yang sangat penting bagi kestabilan dan keberkesanan GRS. Kontroversi mengenai politik lompat parti juga tidak boleh dipandang ringan. Di mata sesetengah pihak, tindakan ini mencerminkan ketiadaan prinsip yang kukuh dalam kalangan ahli politik. Namun, bagi James, ia adalah satu strategi untuk memastikan kawasan beliau terus mendapat perhatian dan manfaat daripada perubahan politik negeri yang berlaku di peringkat negeri dan nasional. Sebagai penutup, PRN17 bakal menjadi detik penting dalam menentukan hala tuju politik Sabah, khususnya di Dun Sugut. Adakah James Ratib akan terus diberi kepercayaan untuk memimpin, atau adakah penduduk Sugut sudah bersedia untuk menerima pemimpin baru? Persoalan ini tidak hanya mencerminkan aspirasi pengundi di kawasan tersebut, tetapi juga dinamika politik yang lebih besar di Sabah. Apakah pandangan Anda sekalian? Tuliskan pendapat Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini, Current Sphere MY. Sekian saja untuk video kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang.